1.2 ubahan songsang. Okey, standard pembelajaran menerangkan maksud ubahan songsang. Jadi kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan ubahan songsang. Bagi takrifan di sini. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Jadi maksudnya sekiranya kamu ada dua pemboleh ubah, Y dan pemboleh ubah X, hubungan dia adalah begini. Sekiranya Y meningkat ataupun bertambah, X akan berkurang. Dan sebaliknya, maksudnya sekiranya Y berkurang, X akan bertambah. So itulah ubahan songsang. Okey, contoh 15. Okey, contoh 15 ni data-data dalam jadual ini memang berubah secara songsang lah. Okey, biarpun dia tidak nyatakan dalam soalan, tetapi memang data yang diberi dalam jadual ini adalah ubahan songsang. Jadi kita mau tengok apa perubahan yang berlaku sekiranya salah satu pemboleh ubah itu berubah. Jadi contoh dia di sini nyatakan perubahan pada laju jika masa yang diambil A bertambah 2 kali ganda. T berubah secara songsang dengan V. Jadi kita mau tengok apa berlaku kepada, dia cakap sini T bertambah 2 kali ganda. Bertambah 2 kali ganda. So apa berlaku kepada V apabila T bertambah 2 kali ganda? So dia memang sudah buat penyelesaian dalam jadual. Tengok. Kalau T4 bertambah 2 kali ganda, maksudnya darab 2 adalah 8. Okey. Apa berlaku kepada V sekiranya T bertambah 2 kali ganda? Jadi daripada sini kamu boleh kira lah 10.5 bahagi 2, kamu akan dapat 5.25. Jadi kita dapati apabila salah satu pemboleh ubah itu, contoh dalam soalan ini T bertambah 2 kali ganda, pemboleh ubah yang satu lagi akan berkurang 2 kali ganda. Maksudnya bertambah 2 kali ganda, berkurang 2 kali ganda. Maksudnya kadar yang sama. Sama juga seperti soalan B. Apa berlaku kepada kepada purata laju purata jika masa dia berkurang 1.5. Jadi masa sekarang berkurang 1.5. Okey, bahagi 1.5 lah. Didapati V akan bertambah 1.5 kali ganda. Okey, so pada kadar yang sama. Maksudnya pemboleh ubah 1 berkurang 1.5, pemboleh ubah 2 pula bertambah 1.5 kali ganda. Okey, itulah ubahan songsang. Okey, seterusnya perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. Okey, sekarang K itu adalah pemalar. Pemalar dalam ubahan songsang adalah hasil darab dua pemboleh ubah yang sepadan. Contohlah dalam jadual ini. Y1, X1. Jadi K dia adalah X1 darab Y1. Tengok sini. X1, Y1. Semua akan sama nilai. Ambil data yang kedua. Y2, X2. Bila kamu darab, dia akan dapat nilai yang sama. Jadi pemalar untuk ubahan songsang adalah K sama dengan X darab Y lah. Okey. Ini cara menulis ubahan songsang. Okey. Katakan Y berubah secara songsang dengan X. Boleh ditulis sebagai seperti di sinilah. Y berubah secara songsang. Maksudnya 1 per X. Bila songsang saja mesti ada 1 per. Okey. Dan mau tukar bagi persamaan seperti biasa, macam juga ubahan langsung. Bila kita tukar pergi persamaan Y sama dengan, ini kita tukar pergi sama dengan, so kita mesti tambah
K di sebelah. K per X. So inilah dia punya bentuk persamaan. Ini adalah bentuk ubahan. K ialah pemalar. Apa itu pemalar tadi? Adalah X darab Y. Okay, bentuk graf pula untuk ubahan songsang ini ada dua. Sekiranya graf yang kita plot itu adalah graf Y melawan X, kita akan dapat bentuk hyperbola seperti ini. Dan sekiranya graf itu kita plot Y melawan 1 per X, kita akan dapat graf garis lurus yang bermula daripada 0, 0. Okey, seterusnya contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang. So dalam soalan ini dia sudah bagi tahu T berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. T berubah secara songsang dengan 1 per X lah. Okay. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. So dia sudah bagi jadual. Jadi dengan mengira nilai X T dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Okey, tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol ini. Jadi maksudnya sekarang, dia mau kita tentukan sama ada T itu berubah secara songsang dengan 1 per X atau T itu berubah secara songsang dengan 1 per X kuasa 2. Mana satu? Yang ini atau yang ini? Okey. Kalau kita mau tahu X itu berubah secara songsang dengan T atau tidak, kita darab saja X dengan T. Okey, darab sahaja. Jadi setiap data itu kita kena darab setiap nombor dalam jadual. Contoh sini 2 darab 180. Inilah 2 darab 180, 360. 3 darab 120, 360. 4 darab 90, 360. Apabila kita darab semua data yang sepadan, kita akan dapat satu nilai yang sama, yaitu satu nilai yang malar. Jadi di sini kita boleh katakan T berubah secara songsang dengan X. Okey. And then dia tanya lagi, adakah T berubah? Ini yes lah, T berubah secara langsung dengan X. And then dia tanya lagi, adakah T berubah secara langsung dengan 1 per X kuasa 2? Adakah T berubah secara songsang dengan X kuasa 2? Okey, tidak tahu. Jadi macam mana mau tahu? Kita kena darab X kuasa 2 darab dengan T. Okey, macam ini tadi. Untuk kita tahu T itu berubah secara songsang dengan X atau tidak, kita darab T darab X kan. T darab X. Ini pula kalau kita mau tahu T itu berubah secara songsang dengan X kuasa 2 atau tidak, kita darablah T darab X kuasa 2. Okey, jadi dalam jadual ini tiada X kuasa 2, yang ada hanya X. Hanya X. Jadi kita kena buatlah X kuasa 2. Jadi di sini tengok X2 dia gantilah 2 kuasa 2 darab dengan T 180 dapat 720. X kuasa 2 X3 3 kuasa 2 darab 120 dapat 1080 dan seterusnya. Okey, dan didapati semua nilai yang dia dapat apabila dia darab adalah bukan malar, bukan, maksudnya tidak sama. Jadi apabila tidak sama, maksudnya T itu berkadar songsang dengan X kuasa 2 itu adalah tidak benar lah. Okey, maksudnya T tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, contoh 17. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita kena plot lah. Plot graf menggunakan kertas graf. Jadi ini dia punya jadual. Okey. Tetapi dalam jadual ini yang ada adalah Y dan X. Sedangkan soalan minta kita plot graf Y melawan 1 per
X. Jadi kita kena tambah kolom dalam jadual ini, ataupun kena tambahlah satu, boleh ubah lain yang satu kolom untuk 1 per X, sebab kita mau plot 1 per X. Jadi macam mana mau dapat 1 per X? Kira lah. Ini 2, so 1 per 2, 0.5. Ini 4, so 1 per 4, 0.25. 5, 1 per 5, 0.2. 10, 1 per 10 adalah 0.1. So dari situlah dia dapat ini nilai-nilai dalam jadual. So bila ada jadual, plotlah graf. Okey, cikgu tidak perlu tunjuklah, memang dia sudah plot graf di sini. Okey. Dan bila dia plot, macam mana dia tahu bahwa daripada graf itu adalah ubahan songsang? Senang saja, kita kena pastikan bahawa graf itu adalah garis lurus dan bermula dari asalan. Jadi didapati graf ini adalah garis lurus dan bermula dari asalan, maka dia adalah ubahan songsang. Jadi dia boleh buat kesimpulan, maka Y berubah secara songsang dengan X. Okey, contoh 18. Diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika jika Y berubah secara songsang dengan X. Okey, jadi sekarang dia sudah bagi nilai X 0.25 dan Y sama dengan 3. So ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Jadi dia sudah bagi tahu Y berubah secara songsang dengan X, jangan lupa 1 per X. Okey. Jadi Y sama dengan K per X. Langkah seterusnya, ganti nilai Y yang diberi, Y dan X yang diberi dalam soalan ini dalam kamu punya persamaan. Jadi Y sekarang 3. K kita mau cari. X kamu sekarang adalah 0.25. Jadi K adalah sama dengan 3 darab 0.25. Kamu akan dapat K 0.75. Dan tulis balik yang ini, cuma kamu ganti nilai K yang kamu dapat. Jadi Y sama dengan 0.75 per X. So inilah kamu punya jawapan untuk soalan A. Okey, soalan A. Soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, so ikut saja ayat dalam soalan. Jadi dia sudah beritahu Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. 1 per punca kuasa 2X. Y sama dengan K per punca kuasa X. Seterusnya mau cari K, ganti nilai Y 3. K mau cari punca kuasa 0.25. Jadi K adalah sama dengan 3 darab punca kuasa 0.25. Okey, kamu akan dapat 1.5. Dan ganti, ambil ini, ganti nilai K yang kamu dapat di sini. Jadi Y sama dengan 1.5 per punca kuasa X. Inilah jawapan soalan B. BTF berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek D. So kita boleh tulis terus. Tarikan graf BTF berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. 1 per D kuasa 2. Okey. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 1.5. So dia sudah bagi F sama dengan 1.5 apabila jarak di antaranya ialah 1.2. Apabila D sama dengan 1.2. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Okey, jadi kaedahnya sama macam tadi. Sama saja. Okey.
Sambung ke sini. F sama dengan K per D kuasa 2. F ada diberi dalam soalan 1.5. Ganti. K kita mau cari D 1.2 kuasa 2. Jadi K adalah sama dengan 1.5 darab 1.2 kuasa 2. Kamu akan dapat K adalah 21.6. Okey, seterusnya tulis balik ini. Cuma gantikan K dengan nilai yang kamu dapat tadi. Jadi F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. So, itulah jawapan soalan contoh 19. Beri P berubah secara songsang dengan Q. Jika P sama dengan negatif 2, apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Okey. Jadi sekarang dia sudah bagi tahu P berubah secara songsang dengan Q. P sama dengan K per Q. Sekarang P 2. Okey. K kita mau cari, Q 7. Jadi K adalah 2 darab 7, 14. Ganti dalam persamaan. P sama dengan 14 per Q. And then soalan suruh cari P. Okay, suruh cari P apabila Q 1.6. Jadi ganti saja dalam sinilah. P dia mau cari Q 1.6. So, tekan kalkulator. 14 bahagi 1.6, 8.75. So, itulah dia punya jawapan untuk contoh 20.